santainya. Bagus lah. Saya suka. Ada satu dia hari Jumaat Sabtu ada pop-up store tau, dia buka hari Jumaat Sabtu je. Jual bakso. Sedap tu. Bakso dia baik gila. Kedai Diandra. Siapa tu? Diandra Arjunaidi. Ke angkasa dan kembali. Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel Lagu Majans TV. Cerita je podcast dah masuk musim musim pertama lagi. Tetapi kita dah episod ke 7 kot. Sebab minggu ni aku rekod 4 podcast. Weh, power sangat. Sebab semua nak kejar bulan puasa. So yeah, bila kita dah rekod banyak tu dah lost track lah apa semua kan. Alright, so hari ni aku ada Leha Awesome bersama aku. Tadi kita orang pagi kita bervoltra, berlari pagi leha. Larian pagi leha, tapi tak leha mana, dia suruh buat interval. Thank you coach. Kena hari ni. Leha kena hari ni. Leha kena hari ni. Dan ya, congratulations to Voltra. Baju baru dah launch, terbaik. And ya, kita dah ada kat sini untuk sambungan podcast. Sepanjang hari kita akan bekerja. Okay. Leha. Saya. Okay, sihat? Sihat, alhamdulillah. Nama kau memang Leha. Betul. Apa nama penuh? Alamak, nama penuh ni comel tau. Jangan terkejut lah. Siti Saleha. Tak adalah. Saya bukan Siti Saleha. Saya bukan lagu Saleha yang Mawi dulu, bukan. Apa itu? Nama penuh saya Saleha Aziziah binti Muhammad Aris. Oh, sedap kan? Sedap. Bukan cerita dia sebab macam sebab dia punya trademark dia dengan dia punya konten apa semua tu macam konon dia macam dicipta karakter Leha tu. Tak. Memang saya dilahirkan nama Leha. Awesome. Nama mak saya lain. Nama mak saya lagi eksotik. Lagi eksotik. Syekiyah nama mak saya. Lagi karakter. Lagi karakter. Lagi karakter. Okay. Bila dah cakap pasal Leha Awesome, siapa tak kenal dia? Bila dah lalu kat TikTok tu, mesti kenal lah. Dah ratus-ratus ribu kot followers. Kalau aku yang 7,000 pun boleh dikatakan ramai dah tonton konten-konten. Apatah lagi yang dah ratus-ratus ribu ni kan. Alhamdulillah. Dan obviously kalau macam korang follow aku daripada dulu, memang aku dah ada yang YouTube buat cerita-cerita merepek-repek, terus sekarang dah berada di sini. Okay. Macam Leha ni memang kita tengok memang dari azali dia fitness. Betul. Coach dan sebagainya lah. Betul. So nak tanya lah, background apa semua kan, kau ni memang dilahirkan tiba-tiba berfitness dah terus ke? Kan? Macam cerita daripada kecil tu macam mana sampai lah kalau sekarang. cerita ni panjang lah. Betul, sampai Cak Gomeh tak habis. Dah habis. Cak Gomeh tuan-tuan lah. Kalau diceritakan, betul. Diceritakan dari kecil, saya memang dalam dunia sukan sejak berumur 10 tahun. Okey. 10 tahun dia membawa ke sekolah rendah kan, sekolah menengah. By the time umur saya 14-15 tahun, saya full time jadi atlet olahraga. 14 tahun form 2. Betul. Sekolah menengah tu dah. Okey, sekolah kat mana tu? Saya sekolah kat Ipoh. Saya sekolah convent. So dari 14-15 tahun tu saya dah start jadi full time atlet dan student lah kiranya. Student atlet. Student atlet. Cuma saya sekolah harian. Bukan asrama. Bukan asrama, bukan sekolah sukan, tidak. Jadi bermula daripada situ saya memang dah decide waktu saya SPM tu nak ambil subjek sains sukan. Sains sukan. Memang dia punya minat tu. Dia punya cita-cita tu dah jelas lah. Betul. Saya punya daripada sekolah tu, by the time sebab saya tengok senior tau. Okay. Kita tengok senior, dapat belajar universiti. Kemudian coach saya memang paksa. Kau kena masuk universiti. Faham. Kau sukan kan. Tapi kena masuk universiti. Tapi kenapa masa form saya memang olahraga sprinter. Acara saya 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 lah. Okey. Tak tahu lah, orang tengok tinggi dia kurus, okey kau lari laju. Kan? Itu stigma dia. Stigma dia daripada macam sekolah rendah. kau gemuk kau keeper. Kau gemuk kau main baling-baling. Tak ada, saya daripada sekolah rendah macam tu. Alright. Membawa ke lepas saya SPM tu memang nak ambil subjek sains sukan. So saya ambil extra lah waktu SPM. SPM sebab sekolah convent tak ada. Tak ada sains sukan. So saya ambil extra, belajar sendiri, carilah kawan-kawan sekolah sukan dulu. Semua sendiri. Faham. First time jawab SPM, time SPM betul. Okey. Time jawab kan, kalau kau tak mana ada exam kan? Sendiri lah. Tak ada. Trial pun tak ada. So start daripada situ. Tapi skor lah? Skor alhamdulillah, syukur. Gila, kau tak skor kalau tak masuk ikut je. Tak masuk lah. Tak jadi ikut je. So saya mohon UPU nak masuk. Memang saya spesifik nak masuk UiTM sains sukan.
Saya suka. Oh, kalau situ dekat sebelah Fakulti Maskom kan? Betul. Kau batch Sebelah. bila? Saya batch 2008. Di Diploma 2008. Diploma 2008, saya and degree saya 2012-2013. Faham. So lahir tahun 90. 90. Betul lah dekat tu. Aku 89. Dekat-dekat Alright. So daripada sekolah tu berolahraga tu sampai peringkat mana? Sampai alamak tak adalah banyak kali, dapatlah sekali je cukup lah Nah, dapat sekali atlet sekolah negara lah. Oh, negara sempat lah. Tapi sikit je lah, sikit dia. Kalau yang negeri tu sampai Negeri Sukma Perak lah. sampai Sukma standard lah. So masuk universiti kita ada MASUM, Majlis Sukan Universiti Malaysia, ASEAN University Games. Betul. So Sukip sampailah macam sekarang pun ada lagi. Yang sampai national tu masa umur berapa tu? Satu saya universiti. Sebab kita Malaysia wakil Malaysia Universiti. Sebab masa tu zaman saya banyak yang sprinter yang power. Faham. Kita dapat tepi-tepi jadilah belakang-belakang sikit. Dapat keluar negara lah. Nah, dapat sikit lah jadilah. Sekali pun jadi lah. Pergi mana tu? Alamak dekat je Singapura Indonesia je. Saya tak dapat lah pergi Olimpik semua SEA Games tak sampai dia. Sama lah macam aku main kriket tau sekolah menengah. Lepas tu macam nak main Sukma ni kan. Sebab dah pergi Kedah lah apa semua kan. Tu dah seronok dah Sampai time aku bagai KL je. Selalunya tu time saya KL. Time kita kat KL je. Masa tu saya masuk je. Tahun ni kat KL. Alamak. Okey lah. Jadilah. Dapatlah sarung sekali cukup lah. Yang masuk tu dekat apa yang semua kat KL lah. Betul. Okay. Memang sampai dah graduate degree betul. Semua sains sukan memang apa benda semua. Lepas tu dah kerja pun memang dalam bidang ni. Start kau keluar universiti apa kau buat? Keluar universiti saya terus kerja. Belum grad lagi dah kerja. Saya kerja, saya bermula dengan jadi kalau bahasa kampung tukang urut. Tapi ada kursus fisio ada kan? Kalau kita belajar dekat fakulti dulu dalam subjek memang ada sport massage. Tapi dia dalam sport injury punya subjek. Kita belajar massage, kita belajar taping, belajar, tapi kita tak adalah jadi fisio. Cuma kita rawat permulaan di padang. Faham. The first aid lah. First aid. Betul. Saya belakang tabir je dulu. Kat mana tu? Dekat sini je, kat KL juga. Kat Kindara, dekat T3I juga. Private gym lah. Dia private company. So kita juga hantar pergi Sukma, ikut satu tim Sukma. Macam itulah last time dulu. Kerja dia begitu, belakang tabir. Saya tolong atlet. Antara atlet yang famous ada? Alamak. Biasa atlet olahraga tu standard lah sebab kita kenal. Atlet dulu ada duathlon, jalan kaki ada, campur-campur, swimming, campur-campur. Involve banyak. Itu bila you bekerja sebagai seorang time tu dia panggil apa lah? Kita panggil sport terapis lah. Sport terapis lah. Lepas tu dah ada lagi tak competing ke apa benda masih? Ada lagi Kalau compete tak. Habis je saya belajar, saya ambil keputusan untuk tidak lagi. Untuk bekerja dalam industri pula. Betul, saya bekerja je. Lepas tu gila duit lah. Betul, bukan gila duit, nak hidup. Nak hidup kena. Tak boleh ni. Daripada zaman atlet pun sponsor tak ada. Zaman atlet pun berapa je lawan. Tak boleh ni. Kita kena kejar. Kita kena kejar sesuatu. Saya memang tak terus bekerja. Right. Sampailah sekarang ni memang you bekerja di Cyberjaya. Cyberjaya ni panjang sikit cerita dia. Selepas saya ada satu masa tu dengan masalah keluarga dan sebagainya membuatkan saya tidak further continue dalam kerja sport terapis as a full time. So masa tu yelah kita ni masalah duit belegak lah kan. So kita perlukan satu kerja yang tetap supaya saya tidak perlu keluar off station. Supaya you can still be dalam vicinity ni. Jadi bila kerja sport terapis, saya perlu keluar. Kurang-kurang seminggu, 2 minggu. Saya pernah tak balik rumah 2 bulan. Hanya semata kerja yang tiap-tiap minggu kita keluar. Kan sukan event. Kita ikut event. Seronok. Bawa beg jalan. Duit naik lah. Orang bagi kita biasalah every event tu mesti ada. Yelah. So saya ambil keputusan melihatkan keadaan itu. Saya keputusan untuk masa tu kerja paling tak suka lah saya minta. Serius tak? Jadi coach ni. Sebenarnya saya memang tak suka pun. Faham? Saya memang suka belakang tabir, kerja taping gas orang ke kat padang ke.
Okay. Saya tak suka pun jadi coach ni. Sebagai seorang sebab time tu you dah ada certification belum coach? Dah, kita memang dah ada. Saya memang Lepas graduate tu memang lepas dah graduate ada memang kan? terus. Kemudian sebelum saya kerja di Celebrity Fitness tu, saya ada kerja private sport physio center. Okay. So dekat situ lah banyak saya belajar membuatkan, yalah jauh kan nak ulang alik kerja. Sampai saya dah fikir tak apalah, cari kerja yang paling dekat dengan rumah dan ada duit lah kiranya, tapi dekat. So itulah kerja yang saya tak suka, itulah saya minta. Tapi dekat gym. Dekat gym. Dekat gym. Dan begitulah akhirnya lahirlah seorang insan yang bernama Leha Awesome. Betul. Dan bila start buat konten? Oish. Dia sebab kalau nak buat orang kata content, Leha Awesome ni, orang tak tahu tak adanya tiba-tiba aku nak cari coach fitness trainer. Betul, tak ada. Kan? Lalu konten ada buat servis ni rupanya. Kau lalu budak ni lagi content. kan. Okay. Saya buat konten sebenarnya sebelum PKP kita buat konten sendiri. Saya memang tak suka berada di depan kamera pun sebenarnya. Orang ambil gambar aku tak suka. Dengar macam bohong kan? Dengar macam bohong. Tapi tak, memang tak nak, aku bukan lawa pun. Okay, dulu contohlah. Tapi time by time daripada dulu saya ada satu keinginan. Keinginan saya at least bully orang. Bukan, at least sekali aku nak ada kat mana-mana platform. Platform lah. Teringin lah. ke. Tak kisahlah apa-apa. Daripada sekolah sebenarnya masa tu. So bila kita dah ada keinginan, tapi simpan lah. Sampai lepas PKP, masa tu slowly buat video tapi tak ada suara. Okay. Saya buat exercise short sendiri. Alright. Okay, edit, okay, post. Letak tag je. Letak tag, exercise apa, okay, jalan. Masa tu ikut orang putih buat lah. Dia bermula, saya rasa dalam 2022 kot. Dalam 2022 tu, masa tu orang tanya saya, Coach Leha ada, ni emang dekat staff dekat Kelik lah, dekat gym yang saya kerja sekarang, kat Cyberjaya. Coach Leha ni boleh lah buat, cubalah. Saya tu okay. Apa nak cakap dia? Apa nak cakap? So start daripada situ, sebab then saya buat research sikit, saya tengok tak ada yang ladies ataupun wanita Melayu yang outspoken untuk cakap nak buat exercise. Betul. Yang kita kepada golongan-golongan acik ni. Saya memang tak tahulah, mungkin ditakdirkan berkawan dengan orang yang lebih tua daripada saya. Lepas tu cara you berkomunikasi, frekuensi you orang boleh gel. Okay. Sebab itulah jangan menjadi. Betul. So start daripada konten tu lah yang bermulanya start ada video, ada konten. Tak pernah terfikir pun sebenarnya. Okay, so kalau klien tu pula dia yang datang jumpa you semua sebab konten lah. Sekarang kan? ni lah. Sekarang ni kan? Sekarang ni. Kan? And boleh dikatakan in one session lah, on one session training ke apa benda ke, berapa you pernah handle crowd? Okay, kalau secara kalau private session lah. Okay. Kalau private 101, kalau secara seorang-seorang, satu hari saya pernah maksimum lah orang kerja 8 jam, saya kerja 10 jam. Saya kerja 10. 12 jam dekat gym. Berapa orang tu? Back to back saya ada 10 appointment. Ya Allah. 10 klien lah. Gila. Daripada pukul 7, pukul 8 pagi kan. Lepas orang acik, lepas acik, saya rehat. Sambung lagi acik semua dah. Itu yang seorang-seorang lah. Tapi kalau group, sejak tahun lepas lah, paling besar 40-50 orang tu. One session. Yelah, kalau sebab dah makin besar audience, takkan nak one to one lagi, mati saya cak, ini ramai sangat acik ni. Kalau acik boleh terima dalam group, okey. Tak apa coach, sanggup ramai pun sanggup. Bila diorang rasa okey sebab bila dalam group tu semua belong in one exclusivity, which is the acik. Acik. So diorang menerima walaupun yang muda. Faham. So klien tu sekarang ni banyak acik, memang majoriti acik lah. Majoriti klien saya daripada berumur 30-an ke 50-an. Okay. Tapi memang majoriti saya rasa daripada umur 35 hingga 45 lah sekarang ni. Tapi itulah satu benda yang positif lah. Betul. Golongan-golongan tu lah yang paling kurang untuk beraktiviti. Beraktiviti, betul. Kan? Nak pula mak-mak yang anak-anak dah besar sikit, inilah me time dia. Yang sementara anak dekat sekolah tu dia lari itu biasa. Time tu lah dia hantar anak dia sekolah semua. Betul. Kan? Awak pun kadang-kadang dia yang banyak studi rumah, tak buat apa, betul. mula semua kan. Rumah ataupun yang
yang bekerja sendiri, yang boleh fleksibel kerjanya. So secara tak langsung kehadiran Leha Awesome telah mengubah landscape kehidupan makcik-makcik macam ni. Alright. secara tak langsung mengubah apa orang kata pemikiran dia orang. Betul. The education part of health apa semua Betul, kan. betul. So bila cakap pasal tu, dia akan berbalik kepada culture, berbalik kepada resam hidup apa benda semua kan. Dan adakah itu antara reason bila kita ni kebanyakan Malaysia ni kita tak ambil berat tentang kesihatan bila dah terlambat. Betul. Kan? So adakah itu yang membuatkan kita antara reason lah. Sekarang aku baru tengok satu research, kita dah rank nombor 2 obesity kat Malaysia, kat Asia Tenggara. Itu always paling top lah. Tak, sekarang nombor 2. Duduk lagi tinggi. Dulu tak ada. Dulu nombor 1 dah turun sikit lah. Dah turun. So Leha rasa kan kenapa kita punya culture macam salah satunya adalah lifestyle lah. lifestyle Kesedaran tu dia ada. Cuma lifestyle tu yang menyebabkan dia lambat bertindak. Kita busy sangat ke? Bukan busy. Dia selagi tak ada something terjadi, sesuatu terjadi macam sakit ke apa ke, dia tak akan bermula. Saudara mara terdekat kena ataupun dia tengok kawan dia dah ada penyakit macam-macam, buat medical check up, ada kecemasan darah tinggi. Dia baru sedar kat diri dia. Faham? Paling worst come to worst, kawan sendiri kena sakit jantung, goal. Itu lagi membuatkan dia terus. So adakah itu terjadi dekat mana-mana ke atau kat Malaysia dia? Mana-mana mungkin itu lumrah kehidupan. Selagi kita tak tengok orang sebelah kita buat, kita tak boleh buat. Faham? Macam saya lah. Aku tengok orang buat, kita tengok orang buat konten. Okay, lambat sikit lah. Nantilah. Lepas tu fikir aku buat dah nak tengok. Okay, tengok. Tapi kalau tak buat, aku tak tahu pun aku boleh buat ke tak boleh buat. Macam tu. Faham? So bila Leha punya niche memang specifically target dekat para wanita, para makcik-makcik dan sebagainya. And before this, kenapa you pilih jalan tu pun sebab you nampak benda ni yang paling orang kurang buat. Betul. Yang tak buat. Betul. Dia jadi tabu sebenarnya. Tabu ke untuk wanita dekat Malaysia ni yang dah berusia 35 tahun ke atas untuk bersukan tu, kenapa dia susah? Adakah dia kata macam dah adatnya, memang culture-nya, aku dah umur macam ni, sini je lah tempat sini je lah. So itu tabu lah yang kita ada. Betul. Dia tak ada motivation tau, pushing motivation tu untuk dia buat. Pushing factor untuk dia buat tu. Sudah tengok sama je. Ataupun nak dapatkan konsisten tu. Konsistensi tu. Tak apalah, sekali buat je lah. Okay, macam tu. Lepas tu dia stop. Sebab kalau kat Malaysia ni, kalau kita tengok statistik, I buat tengok research kat Malaysia, yang banyak ke gym, yang banyak ke apa benda semua, member apa semua kebanyakan dia lelaki. Betul. Kalau kita pergi gym mana-mana pun, walaupun banyak gym lelaki. tu public, macam celebrity fitness, benda semua banyak lelaki. Banyak lelaki, betul. Tapi berbeza dekat overseas. Lain. Overseas, yang kaum jantan ni yang kurang. Tak ramai. Dia spesifik dia lain-lain. Kalau kat overseas, tak kisah umur, tak kisah badan besar atau kecil, diorang tak ada, diorang tak heran. Kenapa wanita kat kita dia macam segan ke malu tu? Culture. Segan. Segan nak pergi ataupun malu lah coach. Macam tu. Yang saya dapat tengok sekarang, orang malu, orang segan sebab dia tak tahu. Kalau orang putih mungkin culture-nya dia sendiri pun dia boleh buat. As long dia research kan apa kan. Tapi orang macam kita, orang kita sekarang segan coach. Malu. Sebabkan dia start lah kat situ. Faham? So antara soalan-soalan ataupun sebagai seorang coach, kan you ada banyak klien dan sebagainya yang datang daripada background yang lebih kurang sama, soalan-soalan yang famous lah yang diterima oleh coach, apa yang selalu dihantar oleh wanita-wanita ni? Coach, macam mana nak kurus? Tips kecilkan lengan, tips kecilkan perut, tips kecilkan peha. Kan? Lepas tu kan, tips tu boleh dikatakan dia boleh dapat setiap hari ada tips. Tapi tak mula-mula. Tak mula tak? Ataupun dia katanya dia punya pertanyaan tu, soalan tu adalah dia hanya tengok timbang berat semata-mata. Kan? Dia tak ambil kisah yang benda lain. Apa terjadi kat badan ke. Itu kita akan pergi ke situ. Tapi bila kita tanya pasal lengan lah, peha lah, benda semua tu, itu semua tu akan dikategorikan sebagai sport punya reduction lah, benda semua tu. Betul. And cuba cerita kat orang luar kat sana, itu betul ke myth? Mitos sebenarnya. Tak ada pun spesifik. Sebenarnya ni mana-mana aku nak tunjuk dekat bini aku yang mengatakan acik boleh buat satu benda, kecilkan lengan. Tak ada. So kalau kita berlemak dekat lengan, untuk kurangkan lemak kat lengan, kita kena kurangkan lemak
overall keseluruhan. Betul, keseluruhan secara total. Sama lah kalau kat peha pun. Peha ke perut ke. So, Sama. okay. Di manakah sains apa bila orang kata spot reduction ni kan, oh lemak di perut, nak kena buang, kena buat sit up. Dekat manakah, adakah bila kita buat workout tu dia rasa macam dia rasa kat perut, maksud dia kurang lemak kat situ. Dia tu rasa panas perut, harus buang. Tidak, dia basicnya 3 lah. Jaga makan, jaga rehat tidur dan bersenam. Kan bila tidur tu yang orang selalu Orang pandang ambil enteng. betul. Orang Kan? remeh rehat tidur. Kenapa tidur penting? Diorang tak faham ni. Sebabnya badan kita ni mungkinlah keindahan Allah ciptakan. Waktu kita rehat tu lah badan kita ni dia bukan organ dalaman kita merehat tau. Tapi sistem lain, sistem otot kita pun semua dia bekerja. Organ kita still bekerja walaupun mata kita tidur. Faham? So kita perlukan tenaga untuk kita badan kita tu nak repair balik. Untuk dia faham. Okay, contoh macam bila kita workout, kita exercise, angkat beban, kita ada akan muscle tore. Betul. Sebab dia akan microfiber, Betul, dia muscle akan tu bergerak, dia akan bergerak. akan luka. Betul. Lepas tu dalam tidur tu dia yang dia Time recover. tidur dengan kualiti pemakanan tu. So kualiti makan kita masuk, so otot kita absorb tenaga tu. Protein apa benda semua tu dia absorb lah. akan jadi. So badan kita bergerak sendiri, repair sendiri. Dia tak ada tidur, tanpa tidur yang penting, proses tu akan terbantut. Betul. So dia terganggu. Itulah ramai yang bila workout ke apa benda ke tak jadi. Tak jadilah. Dan kalau tidur tengok Korea Netflix malam-malam, tidur pukul 2 ke 3 pagi. Kan? Lepas tu lapar. Kenapa lapar malam? Sebab ada hormon yang kacau benda tu. So tidur tu penting. Tidur sebenarnya. Dah cakap dah tidur. Tapi sebenarnya tidur yang deep sleep tau. Tidur yang berkualiti. Faham. Kita deep sleep. Lepas tu 4 jam kadang-kadang cukup. orang cakap apa tau? Dia tidur malam tak cukup, kadang tidur 4 jam. Lepas tu dia nak tambah siang. Dia tambah siang. Jadi boleh tak tak tu? Tak jadi juga. Kan kita ni banyak mazhab kita buat sendiri. Kan? Sama kan mazhab makan, mazhab senam. Senam kalau buat banyak ni boleh kurus. Kalau mazhab makan macam-macam. Kalau minum air batu lemak dia tepu. Minum air batu perut buncit. Jenuh. Ini kalau lecturer dengar nangis. Profesor dengar nangis. Tapi kita dengar betul macam lawak lah. Tapi at the end of the day, sebabkan education, orang-orang kita yang kurang pendedahan kepada ilmu fisiologi, ilmu benda ni, apa semua kan. Saya tak salahkan mereka. Betul. Ataupun Acik ni sebabnya semua di hujung jari. So dia tengok orang macam ni buat, dia tengok orang macam ni buat. Ya kot. Sebab itulah information dah bersepah. Betul. Dia jadi noise. Betul. Dia tak, lepas tu sebab itulah perlu ada hire-nya coach. Professional one. Professional yang akan advise you. Sebab kalau you nak cakap pasal what they call it, ilmu, knowledge, bersepah. Kat mana-mana boleh cari. Tak payah sekolah pun. Tak payah. Carilah kat mana. Paper pun jual. Tak payah belajar pun boleh buat exam. Betul. Kalau you fikir macam tu lah. Tapi at the end of the day, memang you need guidance lah. Sebab itulah adanya coach macam. Betul, ada coach, ada dietitian, ada fisioterapi. Sebab ada peranan dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Dia tak sama. Kalau macam kat gym, apa nama gym? Team CC7 Fitness Studio. Right. And dalam tu ada semua benda yang diperlukan. Betul. Kita ada fitness coach, kita ada dietitian, kita ada doktor. Doktor Medical doktor. Betul. Nice. So maksudnya one stop center di mana kalau untuk dapatkan membongkar mitos-mitos seperti orang gemuk tak boleh berlari apa benda semua ada kita orang boleh kan. Dia boleh sangkal dengan begitu saja. Boleh dengan begitu saja. So bila cakap pasal pun ramai juga orang DM saya, orang komen apa benda semua sebab saya ni pun badan besar. Start workout masa bulan 7 tahun lepas. Berat badan 116 kilo. Sekarang ni dah 93 kilo. Alhamdulillah. Banyak tu saya rasa. Dan bila along the way tu kita post kenapa aku buat benda ni, podcast apa semua, sebab nak share benda tu lah. Betul. Nak share awareness dan sebagainya. And bila kita share benda tu, ramai yang akan mengeluarkan mazhab-mazhab. Tanya-tanya soalan seperti kenapa workout malam? Malam dia keluar lah macam-macam. Nanti apa jadi malam tu kan. Tapi dia tak sedar. Dia tengok orang Piala Malaysia main bola sampai pukul 10 ke 11 malam. Pukul 11 ke 12 tak pergi. So apakah sains, mitos-mitos tu boleh ke workout tengah malam ni? Dia sebenarnya macam ni. Dari zaman saya belajar pun memang ni dah dah ada lah. Daripada lecturer kita orang punya prof apa semua pun memang ada. Cuma dia tak adalah limit kepada tak boleh langsung. Tapi kalau ada pilihan untuk tidak, pilih tidak. Dia kalau ada pilihan untuk tidak, pilih tidak. pilih tidak. Sebabnya
memang kalau boleh bila malam ni nak bersenam boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena pandai adjust kita punya intensity bersenam tu. Faham. Dia tak boleh terlalu intense ataupun nak hari-hari malam lah kau nak pergi. Sebab kita at the end of the day kita penat. Penat, nak rehat, malam nak tu. tidur, jantung kita masih lagi aktif. Itu sebenarnya. Dan kita tak cukup rehat. Betul. Tak cukup rehat, tak jaga makan macam tu. Stres lagi. Sebenarnya boleh, cuma kena adjust. Katakanlah kita nak tidur, kita habis main futsal, main badminton, pergi jogging apa semua, bagi berlari lah kan. Pukul 11. Lepas tu kena pergi tom yum dulu. Tom yum dulu. Nasi lemak dulu kat mama, aneh. Roti canai dulu. Pukul 2, pukul 3 baru nak tidur. So Kau itulah nak masalah bangun dia. pukul 5 ni kejap lagi ni kau nak pergi kerja. Itulah masalah dia. So at the end of the day kau kena tanya berat diri sendiri lah kot apa. bebanan tu macam mana. Betul. Because obviously kita punya level of tenaga masa kau start pagi dengan malam berbeza. Betul, lain-lain. So apabila kita dah berbeza tu, quality workout pun akan berbeza. Quality tidur rehat selepas betul, tu akan berbeza. Lain. Ikutlah orang kerja shift, ada orang kerja ada masanya malam saja, tapi berbeza-beza lah. Akhir kata memang kena listen to your body lah. Betul, always listen to you. Saya selalu cakap, always dengar kita punya jantung tu bagaimana. So tak adalah kau punya cara kau bersenam pukul 9 malam tu sama dengan 9 pagi. Kau tak boleh buat lah. So akhir kata memang kena ada coach jugalah untuk coach guide cuma kau. Membantu. Guide lah, lah. Selain daripada dia suruh buat. Faham? Dia bantu dari segi lain lah. Dari segi sebenarnya, okay, which one the best way? Yang paling the best untuk kita. Kadang kita mungkin rasa, kita mampu buat. Tapi orang yang macam coach lah, dia nampak kita nak buat tu bagaimana. Faham? Kita yang dah struggle ke tak nak buat tu, kita rasa boleh lagi kan. Sebab kadang-kadang kalau ikut orang pun dia rasa dah teruk lah. Tapi coach dia tahu ini baru sikit ni. Baru sikit. Dia gaya tu sebenarnya. So actually memang coach. Even saya coach pun, saya kena ada coach juga. Betul. Tak boleh buat seorang. Coach lari lain, coach kat gym lain. Dia tak boleh. Nak tak nak kita memang kena ada cikgu juga. Sebagai seorang coach pernah tak dapat soalan macam ni? Macam mana nak cepat dia? Apa tips yang untuk kurus cepat? Nak kurus 10 kg sebulan, nak kurus 10 kg 2 minggu, semua ada. Kenapa dia orang nak cepat? Kenapa? Kesabaran tu lah sebenarnya. Dia nak cepat. Memang lumrah wanita, lumrah manusia wanita yang complicated. Semua je nak cepat. Tapi dia tak sedar masa dia kumpul lemak tu bertahun-tahun. Dia bertahun-tahun yang dia tanpa sedar. Tak apalah, esoklah senam. Esoklah diet. Sebenarnya itu. Kenapa lose weight dengan terlampau drastik seminggu sampai 3-4 kilo tak sihat? Dia tak faham. Dari segi sebabnya kita mengajar badan kita sesuatu yang agak drastik. Dalam masa yang sama, kita ni mengajar badan kita untuk ada buat ataupun create sel lemak baru. Faham? Badan kita tu memerlukan kalori banyak ni untuk makan. Tapi memanglah kalau tak makan tu lah berat. Confirm lah. Cuba lepas tu bila kita stop buat sesuatu tu ataupun diet tu, dia double bounce lah. Dia bounce balik double. Oh itulah puncanya. Itulah punca dia sebenarnya. Sebab kita mengajar badan kita begitu. Tapi bila dah dapat, contoh dah dapat berat tu, dah turun 5 kg satu hari lah contohnya. Yang kau nak tu? Yang kau nak tu, then kau stop. Bila dah stop, dia lupa diri, dia teruskan perjalanan kehidupannya sebelum ni. So badan kita ni dia bijak sikit. Dia buatlah, dia create lah sel lemak baru untuk double bounce balik. Sebab kita dia macam sumber yang kita perlukan lemak. Kita perlukan lemak. Semua. Lepas tu tiba-tiba drastically benda tu tak ada. So dia perlu mencari something else. Betul. Faham. So mulalah otot-otot kita yang tadi tu absorb lah benda-benda lain lah. Sebab kita dah tak jaga makan, dah tak bersenam. Tapi kita makan yang sama back yang macam dulu kan. Itu yang dia suka. Otot kita ni dia bijak sikit. Itulah keindahan ciptaan. So bekerja dengan drastik lah. Itu je. Simple je. Drastik boleh kalau pandai kawal. Kalau tahu apa benda yang kau buat. Kau tahu kau buat apa, dan kau tak komplain. At the end of the day kena kau ada coach juga. Masalah Haji sekarang dia komplain. Itu je. Haji geram. Komplain. Faham. Itu bila kita cakap pasal tu apa dia panggil tu memang secara lahiriahnya sebabkan kesabaran, nafsu, benda-benda macam itulah. Sekarang kita nak bercakap pasal culture. Masa lagi dalam budaya kita, dalam kita punya ruang manusia dalam Malaysia ni, kalau kita tengok statistik yang obesity dan sebagainya tu, kalau tengok first Brunei, second Malaysia. Lepas tu kan
kalau boleh tengok kemudiannya makin lama makin yang tak banyak obes tu semua negara-negara yang makin minimum makin miskin. So bila kita kata negara kita ni taklah kaya tapi lagi selesa daripada orang lain, adakah sebab keadaan sosioekonomi yang menyumbang kepada obesiti? Salah satunya saya tak salahkan orang yang meniaga makan dan sebagainya, tapi culture kita lah. Kita memang budaya kita. Okay, makan keduri tu makan semua. Macam tu. Kalau kau datang rumah, orang tu miskin ke orang tak kaya ke, sama je. T20, B40 apa nama je. Datang rumah orang tu kena makan. Kita akan cuba sedaya upaya kita untuk hidangkan makanan. Kita pula budayanya tak boleh tak makan. Kena makan. Jaga hati. Jaga hati. Macam tu. Faham. Jadi yalah, macam-macam orang nak mencuba sana At sini. the same time, bila cakap pasal sosioekonomi, pasal demografi, orang bercakap pasal diet, nak hidup sihat, dia kata mahal. Mana datang mitos tu? Kenapa orang kata mahal? Sebab orang duk sihat? tengok, kita compare kan makanan kita dengan orang luar. Dia kita Google cara di Amerika Syarikat, cara di Australia Kau Timur. makan nasi aja. Kau makan ikan kembung, bukan makan salmon. Lepas tu nak diet kena makan lettuce, kena makan. Itulah orang kita tak faham di mana sayur salad tu mempunyai nutrisi yang sikit berbanding dengan bayam. Betul. Kan? Berbanding dengan ulam kat kampung, ulam-ulam tu kan. Sebenarnya itulah yang bagus pun. Sebab tu orang dulu makan ulam je dengan nasi elok. Kan? Dahsyat lah. Dahsyat dia punya cara tu mungkin sebab dia kita comparekan kita punya lifestyle dengan orang luar. Orang barat lah contoh kan. Bila kita research sendiri. Research sendiri. Bila kita tak ada coach di situ jadinya. Tiba-tiba dia jadi dietitian diri sendiri. Itu saya suka betul lah. Orang kat luar sana dia sedang terpengaruh dengan diet Atkins lah, itulah, keto lah, betul. semua tu. And diorang tak sedar macam yang keto tu, yang makan lemak dengan protein itu untuk orang sakit epilepsi. Sama je macam IF ke, OMAD ke, apa ke, semua diet tu semua tak salah. Tapi dia mungkin baca tak habis. Dia baca separuh. Kadang-kadang benda-benda macam tu dia tak kena dengan kehidupan seharian kita. Betul. And bila kita try to buat something yang luar daripada norma kehidupan, contohnya kita hanya makan sehari sekali, lepas tu tak makan nasi, hanya makan lemak dengan protein dia apa semua. Tak boleh. Badan kita secara naturalnya memang memerlukan carbohydrate. Lepas tu nanti kita akan rasa benda tu drastik, halfway tak nak buat dah. Kan? So sustainability. Rasa seksa. Rasa seksa kan. Macam tu dia sanggup seksa diri. Itu tak apa kan? Senang tak nak seksa. Bersenang dia tak nak seksa. Lepas tu nak cepat. Nak cepat. Nak cepat. Confused juga tu. Tapi tu saya cakap, nak apa? Acik nak apa sebenarnya? Okay, dia kata nak apa tu, orang kata pasal lose weight. Lose weight, tak kira lah. Dia lose apa, janji berat dia kat turun. timbang turun. Dia turun. Dia naik penimbang, dia tahu turun. Tapi dia tak sedar apa benda yang patut dibuang dan apa patut yang kena retain. Dia tak dapat detail, dia tak tahu details tu sebenarnya nak kena turun berat lemak, nak kena berat otot ada berapa banyak, visceral fat ke apa ke, jadi macam tu lah. Bila orang kata pasal weight loss dengan inch loss, apa benda inch loss tu? Ni soalan seronok jugalah sebenarnya. Okay, inch loss ni sebenarnya kita tengok fizikal kita. So let's say kita bersenam, jaga makan, benda-benda antara benda pertama yang orang nampak kita adalah kau macam dah susut sikit lah. Itulah kita nampak inch loss. Ataupun kita boleh pakai baju lama, kan, seluar lama, dari leher, dada nampak tak ada bercin, nampak jawline, so dah tak ada lemak-lemak kat tepi perut. Tapi kenapa dia kurang dekat fizikal, tapi kat atas timbang dia tak kurang? Sebab apa? Orang tak faham sebab apa? Bila kita naik penimbang biasa tu, dia digital scale kan, yang jarum tu kan. Tapi dia tak nampak lebih detail berapa peratus berat lemak, berat otot kita. Let's say kita ada inch loss, berat kita lebih kurang sahaja, tapi ada perubahan fizikal. Bermakna sebenarnya berat lemak yang turun. Mungkin water retention permulaannya lah. Orang kata berat air lah, apalah kan. Okey, mungkin itu permulaan dia. Itu best tu, berat air. Berat air, berat semua kena keluar. Berat otot tu dia masih maintain. Cuma dia kena lebih lama lagi. Faham? Dia tak boleh lah sekerat jalan dia kalau nampak nombor tu tak nak buat dah lah, ni tak turun pun. So bila kata pasal berair dan sebagainya, berbalik kepada hydration lah. And satu another mitos adalah, coach saya tak minum air banyak, saya gemuk air. Gemuk air. Susah lah kalau kita cakap. Kalau macam saya cakap dengan Acik, Acik ni kalau saya cakap kasar, Acik marah saya.
Mana datang Acik dengar benda-benda macam ni. Tapi Dia kata orang kata kalau coach saya cakap ataupun lecturer saya, kalau dah gemuk tu gemuk je. tak ada gemuk air Tak ada lah, gemuk air, gemuk. Oh tak ada. water retention. Itu permulaan. Kalau kita tak minum air, kita tak makan, turunlah berat dia. Faham? Of course. Itu benda paling basic. Ini paling basic. Tapi kita nak konsistennya adalah kita nak turunkan berat lemak. So berat lemak tu memang dikira, macam mana nak dikira, memang kena naik yang penimbang berat yang lebih accuracy. Yang ada lebih dekat accurate. gym. Yang ada dekat gym. Kalau nak beli boleh tapi mahal sikit lah. Bukan 2-3 ribu ni harga. Bukan. Dia ada tapi kalau yang keluar dekat sekarang ni yang made in China ke apa Lepas tu kan. dah pijak dia ada keluar apps lah. Itu boleh tapi tidaklah terlalu tepat sangat seperti yang ada dekat gym. Even kalau dia katalah dia beli yang mesin 20-30 ribu tu in body, tapi kalau dia tak tahu nak baca pun tak guna juga. Pun tak guna juga sebab bukan semua orang boleh interpret data tu. So baik kau pergi jumpa Leha. Jumpa saya je lah cik. Bayar RM3 je. Bayar RM3 je. Senang. Dia bukan semua orang boleh juga. Betul. Sebab data ataupun result in body tu sendiri banyak sangat. So at the end of the day, kita bercakap semua benda-benda ni berbalik kepada education lah sebenarnya. Betul. Sebab education boleh. Tak ada siapa-siapa. Sama juga macam kita punya lifestyle culture kita, permakanan kita tengok masa 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, kita sarapan dengan sekarang tahun 2024 kita sarapan. Tak sama lah. Bukan, lebih kurang kita dia makan. lebih kurang tapi gaya hidup kita. Betul, itu lah cakap ni. Atuk nenek kita dulu makan nasi bukit, makan macam ni makan nasi lemak. Pagi dah makan nasi. Pagi tu belum keluar kerja ni kan. Belum. Tapi dia kerja buka tanah, dia kerja buka kebun. Menoreh. Dia kerja. Yang kita pula makan sama. Dalam 60 tahun makan sama. Kerja kat office. Kerja aircon. Kalau boleh parking dekat sebelah pintu masuk. So bila kita nak cakap macam tu kan, kat mana kita nak tackle masalah tu? Kat mana kita boleh buat? As coach lah, macam apa yang you boleh nampak? Kalau sebenarnya kalau ikutkan, salah satunya adalah lagi stres. Kalau kan kehidupan dulu kan, ayah, atuk, nenek moyang kita, dia nak stres apa? Dia tak ada hiburan, tak ada TV, tak ada gadget. Betul. Shopee Pay Later tak ada kau-kau minta hutang. Tak ada. Dia tak fikir hutang. Dia fikir kerja, habis, besarkan anak-anak bersekolah. Kan? Lepas tu makan sama, malam tidur. Malam rehat. Apa punca stres di badan? Punca stres ni adalah bukan. Punca stres kita tahulah. Kenapa macam stres tu boleh menyumbang kepada overweight tu? Dia menyebabkan hormon kita ni memikirkan kita ni nak pergi makan benda lain. Menyebabkan kita susah tidur lah. Dia back to basic lah, tidur. Stres menyebabkan susah tidur, menyebabkan kita tak craving cukup tidur, craving lah. Hormon benda-benda lain tu keluar lah. Hormon gembira tak ada. Mana tak hormon gembira? Hormon gembira ni boleh ambil, boleh cucuk? Tak boleh. Nanti kena cucuk mana-mana. Hormon gembira ni bila kita bersenam. Dopamine hit tu ataupun kalau orang lain dia ataupun dia panggil stress eating tau. Adalah bila dia makan baru dia happy. Faham? Tapi dia tak jaga kualiti makan lah. Saya tak cakap makan je lah. Betul. Sebab itulah kita tengok orang workout bersenam, tak ada yang menangis, sedih sebab apa dia bersenam kan? Mana ada. Kecuali macam contoh lah kita training yang hard kan. Kita sedih pun, menangis pun sebab dah tak larat. Tak larat nak contoh lah habiskan interval kan. Betul. Kau suruh buat 30 minit, kita buat 20 minit, lagi 10 minit memang menangis ni nak habis kan. Itu je lah. Tapi betul at the end of the day kau akan rasa puas. Sebab kita berjaya habis kan. Puas tu datang. Puas tu datang sebab the dopamine hit lah kan. Kita dah akan rasa hormon. Kita hit, lepas tu kita rasa lega gila. Kan? Sangat-sangat lega. Lepas tu one thing bila coach cakap pasal apa tadi, dia cakap pasal stres dan sebagainya. Kita berbalik kepada mental health lah. Mental health dan sebagainya. Betul. And dah ramai dah orang-orang yang saya jumpa, yang saya kenal, bila badan besar, bila dia start workout apa semua, dia rasa otak lebih tenang, lebih easy. Dia bukan badan je fit, otak kita pun fit. So bila otak kita rasa best, kita pun akan translate dekat diri kita. Betul. Kan. Secara autonya. Sebab tenaga kita datang dia bukan daripada hati, daripada otak. So nak tak nak ni, to cope your stress level, exercise is the best medicine. Paling berkesan. Itu satu filosofi yang saya rasa memang strong lah. Memang kuat lah filosofi tu. Tapi itu yang orang kenapa? Orang malas nak buat. Bukan sekat malas. Dia akan menggunakan exercise ni sebagai last resort. Last choice. Last choice kan? Sebab dia rasa exercise ni memenatkan ataupun mengambil komitmen yang tinggi. Yelah, kena beli kasut apa semua. Kasut nak baju nak seluar. Lepas tu kena buat sampai 3-4 jam. Betul ke tak? Itulah bila dia sendiri assume yang banyak benda.
Banyak benda remeh lah. Macam ni, training 3-4 jam. Sedangkan tak sampai pun. Kan? 20-30 minit pun cukup lah. Faham? As long kita buat tu quality lah. Quality lah. Kita pilih lah. Kita pilih yang kita suka. Kalau kita suka berlari. Kan? Kita suka swimming. Kalau kita suka skipping contohnya. Tapi kita kena tengok kat diri kita lah. Sedar ni. Kau mampu tak buat? Macam tu. Kalau tak mampu, kita buatkan diri kita supaya mampu. Faham? Itu je. Tak ada nak susah-susah tak. Cuma mungkin pemikiran. Kita punya stigma yang kita rasa. Skeptik. Aku nak kena kasut canggih. Aku nak kena ada baju canggih. Susah macam tu. Betul. Dia tak mula. Dia tak mula. Dia tak mula. Confirm dia tak mula. Lambat lagi Acik dia nak mula. Bila cakap pasal kasut, bila nak cakap pasal baju, gear apa semua ni, penting ke sebenarnya? Penting untuk keselesaan. Contoh kasut lari, kasut sukan kan. Dia berbeza dengan kasut pergi hiking contohnya, ataupun sneakers kita pakai kat luar biasa jalan lain. Supaya comfort kita berlari ataupun melompat, contoh jangan lari daripada mic. Jauh. Sorry. Kita punya comfort, kita keselesaan kita. Faham. So itulah yang akan membezakan kau akan buat lagi ataupun kau tak buat. Betul. Sebab once kita dah sakit sekali, kita sedar lah, kita injured lah time buat tu. Tak nak lah. Injured tak apa. Kalau bukan. Maksudnya biasa kalau orang serit sebab sakit dia tak nak buat, dia takut lagi. Dia takut lah. Itu tak apa. Ni kalau dia injured, baru sekali buat dah injured. Dia terus tak nak dah lah tu. Selalunya lah. Bila dia kata injured, contohnya ramailah bila orang kata, aku ada sakit ni, aku ada ni. Memang tak boleh buat langsung ke apa lepas tu? Boleh. Apa yang tak boleh? Kan? Kita buat dia. Badan kita ni kita je yang tahu. Boleh kata kaki patah je pun dia. Aku ada kaki patah lah benda semua kan. Sebab tu wujudnya orang bekerja sebagai fisioterapis. Itulah kerja dia. Itulah kerja dia. Kau ingat dia buat apa? Tunggu orang tu. Belajar tinggi-tinggi kan. Tak. Itulah sebabnya ada fisioterapis. Faham. Sebab dia ada jalan dia. Kalau orang tua dulu cakap dah sakit, nak baik kena sakit dulu baru boleh baik. Cuba jelaskan macam mana, how that science behind it. Macam tak logik, nak sakit-sakit baik. Sebab badan kita ni dia tak boleh rest pasif. Rest pasif tu maksud tak buat apa-apa? Tak buat apa-apa. Faham? Dia kena active rest. Kena active rest. Contoh, orang sakit lutut lah, senang cerita saya bagi Acik pun memang ada sakit lutut pun. Famous sakit lutut. Sebab lutut tu ada satu joint dia kat situ. So bila dia ada sakit lutut, pada dia macam mana nak buat squat kalau sakit lutut. Kata squat jalan pun tak nak. Jalan lebih sikit Acik tak nak lah. Penat, sakit lutut. Sebenarnya kita tak boleh, kita katakanlah nak kuatkan lutut kan, sakit lutut tapi general. Contoh macam orang injured ACL, MCL, ACL lah tu. Dia dah operate, macam mana dia nak baik? Dia kena pergi exercise lah. Ada exercise dia yang lebih spesifik. Sama lah macam kita pun. Macam acik-acik yang sakit lutut tu, sebab apa sakit lutut? Berat. Kan? Sebab dia berat Acik. Itu je. Jujurnya. Saya kadang tak nak cakap, tapi itulah reality. Betul. Tak sama lah macam aku masa seberat 116 tu. Nak bangun daripada sujud berrokok tu. Masa sakit tak bunyi. Rasa macam beban. Dia rasa macam berat, dia rasa berat yang dengar tak bila coach cakap pasal bila coach Leha cakap pasal bila sakit tu kena buat supaya dia buat. Sebab tu bila orang tanya badan besar boleh ke berlari dan sebagainya, so you tahu kemampuan you keep doing things that yang tu dia akan build up lah kan. Dia akan build masa yang kat lutut yang berdekatan lah, yang dekat dengan joint kita. Sebab secara tak langsung kita mengajar otot kita ni untuk lebih kuat lagi. Cumanya bila dah sakit, jangan fokus kepada kesakitan tu. Fokus kepada kita nak treat, overcome sakit tu. Maksudnya let's say lutut. Otot berdekatan dengan lutut adalah peha kan, peha depan, peha belakang contoh kan. So dia ada movement yang lebih spesifik untuk kita tak pakai lutut tu. So kita kuatkan otot berdekatan dia. Contohlah sakit lutut, Acik tak nak senam lutut, senamlah. Apa body boleh, tangan boleh gerak. Dan especially wanita, dia ada tabu, ada stigma di mana kalau dia angkat berat dia berdesador. Saya rasa daripada kecil saya dengar. Kan? So itu mitos lah. Mitos. Kecuali kenapa perempuan kena angkat berat? Kecuali kalau yang jadi sador-sador adalah dia next stage. Betul. Memang dia nak benda tu. Dia akan makan, dia akan spesifiknya dia begitu. Dia nak jadi macam tu. Ataupun atlet ni sebab dia trainingnya begitu. Hierarki hidup dia training begitu.
So dia memerlukan fizikal yang begitu. Dan kemudian kalau kita tak makan macam dia, kita tak boleh jadi macam tu. Tak ada. Kan? Sebab Sejujurnya lelaki perempuan ataupun wanita tidak ada hormon untuk jadi testosteron. besar. Tak ada. Kita tak ada macam lelaki untuk begitu. Faham. So bila you build muscle, bila you buat squat, bila you angkat berat dan sebagainya, you akan dapat otot yang lebih lean, yang dapat lebih apa, dia panggil tone. Nak tone, nak kuat. Itu yang pakai baju kebaya Lawak nampak slim sikit, tak ada gelebih, tak ada lambayan semua tak ada. Tak adalah nampak, kalau orang sekarang panggil babat lah apa semua dia cakap, semua dia keluarkan. Tapi sebenarnya untuk kita kalau kita lebih belajar lebih sikit lagi, kita memahami kenapa kita nak buat senaman macam tu. Sebab itulah aku selalu cakap dalam podcast aku semua kan, especially masa aku start buat video TikTok dan sebagainya. Soalan pertama orang selalu tanya apa tau, kasut apa yang sesuai? Kasut satu, kasut. Lepas tu nak kena beli apa jam apa ni lah, apa lagi semua kan? kena beli kan. Dia fikir banyak tentang benda-benda yang bukan yang akan membantu dia secara terus. Dia mencari macam gadget-gadget apa benda semua ni tau. Dia kata itu investment. Betul, investment yang baik. Betul. Invest on yourself first. Itu yang saya selalu cakap kat diri sendiri. Nak buat apa-apa pun, kau nak buat bisnes ke, kau nak bersukan ke, nak kuruskan badan ke, invest dengan knowledge. Betul. Bila kita invest dengan knowledge, kita akan lebih confident dan kita akan tahu benda kita buat. So dalam kes ni, invest lah dekat dia. Maksudnya jemput datang kontak dengan saya. Invest your masa, pergi jumpa coach. Invest your duit untuk kita dengar consultation daripada coach. Betul. Dan kita tak boleh tanya, bang, kasut ni okey tak bang? Kasut ni okey? Semua orang akan cakap, okey ni. Tak masalah je, kaki kau macam mana? Tak sama. Kaki ni pun ada banyak jenis. Orang kaki flat lah, orang kaki lurus, tegak lah, semua ada. Itulah. Itu macam, aku tanya kan, aku compare kasut ni. Mana untuk beginner? Dua-dua kasut. Yelah, kau compare kasut harga RM5 dengan RM300. Tak, dua-dua kau boleh pakai. Dua-dua boleh pakai, ikut poket. Tapi bergantung apa yang kau keperluan masing-masing. Betul. Which is bentuk at the end of the day, kita tak boleh nak generalizekan information, tak boleh generalizekan knowledge, kita kena be specific. Betul. Dia tak boleh, dia lebih spesifik lagi. Dia tak boleh, semua benda kita pukul rata. Betul. Kalau dia orang selalunya pukul rata semua. Gaya ni pukul rata, ni boleh pakai untuk semua. Bukan semua benda lah boleh kita pukul rata. Bila kita pukul rata, diet itu yang jadi mazhab tak boleh makan nasi. Macam-macam. Tak boleh makan nasi, tak makan nasi 2-3 minggu, makan nasi 3 sudu. Saya pernah dengar benda tu. Nasi 3 sudu. Makan roti wholemeal je. Makan roti wholemeal je. Nangis ni. Tak boleh makan ikan tulah, ikan ni macam-macam lah mesti dengar. Berbalik kepada pengetahuan, knowledge of every individu lah. Bagaimana kita nak tackle tu? Kalau dari segi macam coach sendiri sebagai seorang fitness influencer yang ada kat luar sana, cukup ke dengan usaha you sekarang buat video semua ni, you rasa apakah yang boleh membantu untuk lebih efektif lagi message tu? Kalau nak ikutkan, kalau macam contohlah konten saya sekarang, video saya sekarang ni, saya sentiasa rasa tak cukup. Faham? Untuk membantu, sebab saya ni suka bekerja di belakang tabir. Kalau saya ada klien yang dia sakit lutut sampai saya boleh mengajar dia sehingga dia tak sakit dah. Faham? Ataupun daripada boleh solat duduk ke solat biasa. Saya kalau boleh apa yang saya kongsikan sekarang ni, saya sentiasa rasa tak cukup. Faham? Tak cukup dari segi sebab fitness ni setiap beberapa minggu, beberapa bulan dia ada benda-benda baru. Mazhab-mazhab baru. So dia sebenarnya benda-benda baru ni, dia tak kata boleh, tak kata tak boleh. Dia tak ada yang salah. Cuma kita nak gabungkan dia sesuai tak dengan kita. Alternatif yang ada untuk suit kat mana kita boleh, kat mana kita sesuai. Ada setengah orang mungkin dia tak sesuai nak buat squat, dia sesuai buat benda lain. Tapi kita nak kenal pasti badan kita ni kat mana. Contohlah macam runners kan, runners sesuainya memang dia berlari, tapi dia sesuai tak nak buat nak buat contoh dumbbell shoulder press ke apa kan. Macam tak kena, tak berkesan apa kat dia lebih kepada kaki contoh. So exercise kaki. So kesesuaian tu sebenarnya. Faham. Dari segi knowledge, kita akan tengok kepada sekolah. Betul. Sekolah kita ada PJK. Ini comel. Okay, daripada darjah 1
Sampai kau Tadika sebenarnya. daripada tadika sampai habis kau sekolah menengah. Lepas habis sekolah menengah kau ada co-curriculum dekat UiTM tu. Betul. Kan? Semua sama. Sampai kan at the end of the day kau rasa apa benda yang kau belajar tanpa pendidikan jasmani tu. Kan? Betul. Kat mana kat situ kita boleh kalau katalah kau akan jadi seorang menteri pelajaran, apa yang kau akan buat? Satu-satunya saya nak ubah tu PJK tu. Apa benda yang kau nak ubah? Ubah cara warm up. Tak boleh terima. Tapi tak boleh terima pun. Bila saya masuk saya sukan, belajar saya sukan, baru saya faham. Kan? Oh, tak boleh lah buat macam tu. Ada reason kenapa. Dia ada sebab kenapa kita tak buat begitu. Warm up begitu. Okey. Kenapa dia buat? Dan sebab yang buat tu cikgu tau. Yang buat. Sebab itu paling senang. Maksudnya untuk you jadi seorang guru, contohnya guru matematik, mesti you pakar ataupun you khusus dengan benda-benda ni. Macam PJK tu saya tak sure how the system works. Apakah yang mendeterminkan seorang cikgu yang bernama Cikgu Rahman tu jadi seorang cikgu PJ? Leah tahu tak? Macam tak kena kan? Tak tahu tak? Apakah yang membuatkan okey kau jadi PJ lah. Ada ke? Tahu? Ada juga. Ada juga macam tu, macam saya kan belajar saya sukan. Nak jadi cikgu ke? Sudah. Habis yang ambil pendidikan, ijazah pendidikan dalam PJK pun ada juga. Itu lebih spesifik. Dia bukan cuma orang lah. Kalau cikgu PM lah, jangan suruh dia ajar cikgu PJ, itu yang lain. Bila maksudnya cikgu yang buat pendidikan lepas tu dia mengajar pendidikan jasmani tu, maksudnya cikgu tu tak banyak lah kan? Tak banyak. Memang limited lah. Yang spesifik. Macam cikgu muzik lah. Dia lebih spesifik sebab belajar ni lain. Ataupun cikgu contoh cikgu pendidikan jasmani, cikgu sukan di sekolah, dia bukan semua sukan juga dia tahu. Mungkin limited lah sukan yang dia tahu tu untuk mengajar. Alright, is it safe for me to say yang kita ni dekat Malaysia ni memang kita mengambil mudah terhadap benda-benda yang bukan pendidikan mainstream. Contohnya kita macam pandang enteng dekat sukan. Betul. Kita selalu pandang enteng dekat seni. Sebab apa kita rasa macam tu lah? Macam mana? Mungkin stigma ibu ayah zaman dulu kot saya rasa. Sebab saya mengalami benda yang sama. Kau kenapa jadi atlet? Kenapa belajar sukan? Nak pergi mana? Kan? Nak kerja apa? So mungkin adalah stigma pemikiran orang-orang tua dulu. Tapi sampai sekarang macam tu juga kan? Sampai sekarang. Kenapa pergi sukan tak boleh sukan, kena belajar. Tapi sebenarnya dia balance. Mungkin kita ni bila orang dengar sukan dia, nanti kau tak ada masa depan dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak cabang. Sains sukan itu sendiri banyak cabang. Kan? Dia bukan terhad kepada satu. Bukan atlet saja, tidak. Banyak cabang. Kalau kita pergi tengok di institut sekian negara, macam-macam. Tapi betul Leah rasa adakah sebab itu sukan kita tak maju? Sebab saya nak cakap macam tu. Sebab apa tahu? Sebab kita mengharapkan orang-orang yang tak pandai untuk teruskan bersukan. Betul. Kan? Dan bila kita kata bersukan tu, dia memerlukan lebih daripada sekadar tenaga, kekuatan. Betul. Dan dia semua. Dia kena pandai. Dia kena pandai. Baru dia boleh bijak buat keputusan. Kan? And mungkin sebab tu aku kan kita punya salah bersukan, satunya saya tak nafikan lah. Mungkin zaman sebelum saya. Lagi lah. Lagi lah. Kau budak sukan kelas akhir. So macam kau tak tahu nak buat apa kau main sukan. Tak tahu buat apa kau main sukan. Dia mungkin kat situ. Kan? Dan mungkin kita boleh gilapkan dia. Kita macam Leah, macam cikgu awak boleh suruh awak apa-apa pergi belajar. Maksudnya mesti. Betul. Walaupun kau ada bersukan apa benda semua. Kau bersukan lah tinggi mana pun. Kau main wakil negara mana sekali pun, kau masuk universiti. Dan kalau kita tengok kita punya top level atlet kat Malaysia, Azizul Hasni Awang. Semua belajar sampai degree. Dia buat master tau. Dia buat master. Dekat Australia. Nico David semua pandai-pandai. Kan? Tapi bila kita atlet yang dekat sekolah, macam geng-geng saya dulu yang main bola pun semua tu, ada Chinese, Indian yang main bola. Lepas tu dia tak sambung tau. Sebab apa? Sebab mak bapak tak bagi, sebab nak kena fokus on belajar. Betul. Sebab tu mungkin kita tak dilahirkan. Sebab tu lah kita punya at the end of the day, atlet kita atlet yang last choice. Yang tahir-tahir ni lah. Yang tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa, kau pergi sukan.
Kan? Kalau kita boleh ubah perspektif sukan dan juga seni, bayangkan kan, Ramai boleh kita lahirkan ha. yang elok-elok lah senang elok-elok cerita. kan. Contohnya macam setiap tamadun, kita dah cerita pasal tamadun ni. Ha. Setiap tamadun, kehidupan tamadun dekat dunia ni, Ha. tamadun Rom, tamadun Cina, tamadun Semua apa-apa ada. tamadun lah. Ha. Benda yang pertama kita tengok adalah apa? Dia punya hasil seni. Hasil Betul tak? betul. Bangunan dia, Adalah painting dia, tebika dia. tapi ada semua yang ada dia Seni ada tau. spesifik dia yang tersendiri. And benda tu semua seni. Seni yang ada ada masuk tersendiri. Dia buat bangunan, dia buat Colosseum apa semua tu seni. Semua orang yang pandai Tapi bila buat tu. kita sekarang dah sampai dekat new age, tapi saya perasan benda ni bila kita berlaku dekat negara-negara yang nak membangun, kita lebih fokus kepada education yang mainstream. betul. Kau kena jadi engineer, kau jadi lawyer. Bila kau saya perasan bila member saya jenis yang kelas sains ni nak ambil seni tak boleh. Faham tak? Betul. Zaman saya macam tu lah. Kan? Tapi dia minat seni. Macam Leah pasal kat sekolah science stream. Saya science stream. Science stream tapi tak boleh nak ambil sains sukan sebab sekolah tu tak offer. Sebab apa? Sebab mungkin sekolah tu sekolah pandai, ramai budak pandai, so macam tak perlu lah. Berapa nak beli sains sukan? Betul. Sains sukan tu untuk budak-budak pelodok. Untuk budak-budak yang sekolah sukan. Kan? Habis sekolah biasa tak payah. Macam dia dah science stream tak boleh nak buat seni. Tak boleh buat seni. Tapi sebenarnya boleh je. Kalau dia minat tak ada masalah. Kan? Benda tu sampai sekarang saya dengar. Kita didoktrin kan? Sampai sekarang yang klien saya, yang cikgu-cikgu semua cerita benda yang sama. Cakap macam mana? Saya ingat zaman saya je kot. Zaman 20 dan tahun 2020 lebih kat atas ni tak ada dah. Sebab ada lagi. Itulah cerita Masih ada. dia. So berbalik kepada apa yang kita bersembang panjang itu adalah education lah. Betul. Bila kata education tu, dia akan merangkumi kepada kehidupan kita dari segi kita punya pemakanan, betul fizikal kita, cara kita lifestyle kita. Betul. Kan? So that's how important it is education terhadap pembangunan tamadun. Kan? Betul. Culture tu seorang Culture. tu. Itu je. Mungkin cara lifestyle kita. Bila kita ada education yang betul tentang pemakanan, kita takkan mudah-mudah untuk kita menghadap pulut dengan durian dengan dengan cendol. Benda semua tu tak salah. Tak salah. Tak salah. Kita buat dia jadi macam benda yang normal, kita boleh consume dia almost like 2-3 hari sekali. Kan? Tapi dia bukan makanan harian kita. Itu je. Semua tu tak salah. Tapi dia bukan makanan harian kita. Okay, faham. Alright. Bila kata pasal culture apa semua ni, dah kita nak puasa ni. Kita nak puasa lagi sikit lagi. Inilah yang saya dapat bila nak dekat puasa ni. Asal puasa je budak Sileha Awesome ni datang lagi. Asal nak raya je budak Sileha Awesome ni datang lagi. Kalau komen kat TikTok saya semua kan, semua dah keluar itu. Saya apa salah saya? Okay, bila puasa ni stigma yang selalu ada dekat dalam bulan puasa adalah perlu workout ke? Oh, okey, betul. Asal bila nak puasa lah, sama ada tahun baru atau nak puasa baru dia ingat nak diet, jaga diri, nak turun berat, nak kurus. Sebab nak pakai baju baru. Sebab nak pakai baju baru ataupun azam tahun baru. Azam bin baru lah saya selalu cakap. Tapi sebenarnya bulan puasa dia ada ikut kepada pilihan kita. Kalau kita dah sepanjang tahun kita memang dah aktif bersenam dan memilih untuk berehat di bulan puasa, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau kita memilih untuk rendahkan sedikit intensity, konsistensi kita, berapa kali bersenam dalam seminggu pun boleh. Okay. Sebabnya tak ada salah, dia ikut kepada kekuatan badan kita, kebiasaan kita. Saya dulu pernah tahu training bulan puasa. Betul. Kan? Allahu Akbar. Haus. Pagi tau training kat stadium. Dah start dah. Haus. Balik tidur. Faham? Okay. And bila kita cakap pasal bersenam, berworkout lah apa benda pun, perasan tak? Kita yang aku perasan lah sebab dulu senang tidur. barai lah pasal kita dah. Dan bila kita dah start workout, especially workout pagi hari, you tend to last longer tau. You Energy level. fresh energy you rasa. So kan, orang kat luar tak faham tau. Macam mana untuk aku terus bertenaga pada bulan Ramadan ataupun pada lepas aku berbuka, aku nak terus bertenaga tu adalah dengan bersenam. Macam mana benda tu? How does it work? Dia sebab bila kita bersenam, kita dapat oksigen baru dalam badan kita. So secara tak langsung sebenarnya jantung kita ni mengepam, kita bernafaskan, kita ambil oksigen yang baru. Jantung kita pump darah yang beroksigen kepada seluruh badan. Yang lebih banyak lagi. Betul.
The more dia pump tu, tak walaupun dia pump dia bukan pump laju-laju tau macam tu kita. Dia pump yang sedikit demi sedikit. That's why kita boleh last longer energy kita. Faham. So maksudnya kalau kita tak workout pagi, so kadar dengan tu jantung, darah yang lalu kat muscle kita tu macam biasalah. Macam biasa Tetapi kalau kita start workout, kita akan pump double. Oksigen kita ambil energy banyak, level tu lain. Oksigen kita dapat darah apa lagi kita lalu kat betul, tu banyak. betul. So benda tu akan membuatkan kita boleh last longer lah throughout the day. seharian. Itulah science behind it. Aduh. And sebab tu juga aku suruh pergi sekolah. Sebab tu aku akan buat satu macam lihat aku ada satu group Telegram tau. Telegram aku tu aku punya group running. Nama group tu Lembab AF Running Gang. Lembab AF tu sebab aku perasan running group banyak kat Malaysia. Betul. Running group banyak gila. Tetapi ada satu tabu di kalangan orang-orang yang berbadan besar macam aku. Dia risau dia terlampau slow dan akan membebankan grup lain dan sebagainya. Tapi bila aku dah interview ramai running gang apa benda semua, dia kata tak, ada grup tu memang ada pace yang rendah. Ada pace 9, pace 10 ada juga. Saya pun boleh memang pace saya itulah. Ada sweeper lah apa semua, maksudnya memang fine. Tetapi still diorang rasa diorang tak belong sebab badan besar gemuk. Segan malu dah senang cerita. Sama yang orang saya panggil orang comel lah kan, badan besar dan sebagainya. Segan nak pergi gym lah. Sebabnya rasa macam segan lah, rasa macam nanti tidak diterima kat tempat tu. Sebab itulah aku buat group ni kat Telegram tu. So dalam group tu semuanya saiz lebih kurang sama. Acik-acik pun ada. Comel-comel lah. Semua comel-comel. Lepas kita orang panggil gebu-gebu. Diorang rasa belong and diorang lagi tak segan untuk nak share apa-apa. Sebab tu juga dalam challenge ni Ramadan ni, saya buat satu challenge iaitu Ramadan running streak. So untuk aku siap cari sponsor tau. Ada sponsor, ada hadiah. So dalam seminggu bulan Ramadan tu, dalam 4 minggu tu, setiap minggu ada hadiah. Tengok siapa yang run setiap hari tanpa ada break, paling minimum sikit 1 mile, 1.6 km. Berlari atau berjalan, tak kisahlah mana tak kira pun. apa-apa. Elok lah macam tu. Dan kenapa aku buat itu adalah sebab aku nak make sure korang tak kedarah teruk. Betul. Lepas tu tak pasif, tak malas. Dekat sekarang sebab aku, and the reason kenapa aku buat juga sebab aku nak make sure aku tak overeat masa bulan puasa. Bulan puasa. Waktu berbuka lah sebenarnya. Waktu berbuka kan. Sebab aku kena fikir mungkin aku nak kena lari kejap lagi. Makan sikit lah. Betul. Itulah si eloknya. Kan? Lepas tu kita boleh start workout lepas tarawih, kita boleh start lari 1.6 km. Okey, dah cukup. 15 minit. Dah cukup. Kan? Nak buat sebelum pun boleh. Kan? Nak buat sebelum berbuka. Sejam sebelum buka. Lagi elok. Kan? So bila aku buat macam tu, dia ada reason untuk stay healthy dan juga kita tak makan keterlaluan dan juga ada energy untuk buat tarawih. Tak adalah puasa macam perut tu penuh sangat, dah malas selepas tu. So badan kita pun nak hadam makan tu pun ambil masa yang lama, nak pula malam. Dia bukannya boleh makan terlalu kenyang. Nak sekarang penuh ni dia makan. Payah kat nafsu sebenarnya. So kalau kau nak join, kau dekat aku punya Telegram, ada dekat aku punya bio, dekat Instagram ke dekat TikTok ada Telegram, boleh join kat situ dan akan ada hadiah menanti anda. Ni tak kisah lelaki perempuan boleh join. Tak kisah lelaki perempuan. Inilah masanya. Itulah the running slow AF running gang. Itu cerita dia. Seronok ni sebab sama lah saya pun. Di bulan puasa ni lah yang Coach, boleh bersenam tak? Nak bersenam macam mana kau? Time puasa lah yang kau tanya nak bersenam ni, Acik. saya juga secara tak langsung, bulan puasa ni yang saya ada banyak masa. So saya kata tak apa, jom. Siapa nak bersenam secara online, tapi tidak mengharapkan apa-apa. Cuma nak maintain. Nak maintain kita punya tenaga, kita punya orang kata stamina. So nak maintain berat otot kita, boleh. Saya juga ada open online. Kata maintain berat otot tu, kalau kau tak buat apa-apa, kemudian masa boleh kecut tau. Boleh. Kan? Bila masa kecut tu, tiba-tiba kau menggelebih lagi lah. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Sebenarnya, otot kita ni, kalau kita tak train dia, lebih daripada 3 hari, dia turun beberapa persen, 10-20%. Sama juga dengan stamina. Lepas tu diet pun barai juga. Bulan puasa kau tak makan betul-betul, protein tak ke mana, protein tak ke mana, tak ni kau makan yang semua sugar lah cerita bulan puasa kan. Kita berbuka yang manis-manis kan. So sama, stamina pun sama. Kalau kita tak train cardiovascular training, selepas 3 hingga 7 hari pun sama boleh drop. Kita start pada kosong balik. Rugi lah. Lepas raya ada Twin City marathon. Lepas raya ni lah, lepas raya semua orang nak kurus balik kan. Semualah nak kejar. Sebenarnya bulan puasa ni kita boleh pilih lah, nak maintain
ataupun nak stop tapi aktif. Ay. Macam ni lah berjalan. Cukup sekadar berjalan pun cukup. Lepas tu kalau tak buat apa-apa nanti raya komplain. Puasa tapi tak turun. Puasa tak turun. Sebenarnya puasa tu bulan paling senang turun. Sebab kita berat otot tu of course lah. Cuma kita nak maintain tu memang kena bersenam. Faham. Ni itu je. Untuk terus bertenaga sebulan puasa, apa yang kena makan, apa benda yang kena kalau boleh elakkan dan sebagainya. Boleh share tak, coach? Salah satu tipsnya adalah kita samakan juga makan kita seharian ni yang bukan bulan puasa dengan bulan puasa. Make sure always ada karbohidrat, ada protein, ada good fat, ada fiber. Cuma mungkin quantity. Tak samalah macam sebab hari kita biasa. dah makan sehari dah 2 kali sehari. Je. Sekali 2 kali. Itu je. Ada setengah orang mungkin dia bersahur tak makan sangat, minum air je. Tapi cuba sedaya upaya kalau boleh ada sikit. Sebab kita nak throughout the day energi kita tu, kalau pula orang yang bekerja fizikal lah sebenarnya. Atau dia mesti tak kisah nasi, roti, macam biasa kita makan. Cuma quality dia lah. Faham, berpada-pada lah. Berpada-pada je sebenarnya. Boleh nak makan bulan puasa je lah keluar kuih kan, apa pelik ni lah apa semua. Macam-macam kuih dengar kan. So boleh, tapi apa orang kata ala kadar lah. Rasa 1-2 just cukup. Pembaziran pun kena elak. Pembaziran pun ya juga. Itu yang saya baca macam-macam sekarang keluar kan. Kalau tak pandai masak, jangan meniaga bazar Ramadan. Aku jam macam mana ni. Tapi betul lah bila kita lose the magnet of puasa the moment kita nak berbuka dah. Betul. Kita itu tend to overdo it apa semua. Sebab apa lah? Sebab aku bercakap pengalaman lah. Orang gemuk tu masalah dia. So kau jangan nak nafikan. Aku jangan nafikan aku tahu apa benda yang orang gemuk lalui. Kan. First of all, bila kau diet kau tak berkualiti, kau tend to makan benda-benda meripik. Betul. Sama juga orang yang kurus. Dia ingat dia kurus, semua dia boleh makan. Itu masalah dia. Tapi dia tak tengok berat otot dia. Dia tak tengok stamina dia, kekuatan dia. Ada tahu dia kurus je. Okay, Leha, good sharing. Kita Alhamdulillah. dah sejam lebih dah. Alhamdulillah. Seronok lah sebenarnya. Kan, bila cakap pasal benda sejam lebih tak terasa because knowledge tu ada. Betul. And the reason why aku buat benda-benda macam ni adalah sebab aku dikelilingi oleh manusia-manusia macam ni lah. Sebab tadi kan kita pergi kita pergi lari pagi kan. Positive people all over around you. Seronok lah. Saya first time pergi macam tu. So saya bangga sebab saya juga orang kata dalam komuniti yang sebegini dan ada yang kenal, ada yang tak kenal. Jadi saya rasa macam ini satu komuniti yang saya tak pernah. Macam tadi yang lari dengan saya tu, Abang Fizi dia dah rasa macam okey untuk dia join lari apa semua sebab dia dah buang stigma malu tu. Betul. Kan? Tapi sebenarnya dia boleh jadi sumber inspirasi sebenarnya kepada orang yang idola lah sebenarnya. Saya pun macam terasa aku kena buat ni, aku buat. Aku kalau tengok abang-abang macam ni, kakak-kakak yang comel, saya ada tau. Saya ada klien peserta yang comel tapi fit untuk berlari. Kan? Fit untuk buat squat, angkat beban dan sebagainya, angkat dumbbell, barbell. Okey je, tak ada masalah pun. Kan? Tapi itulah bila kau surround dengan diri kau dengan orang-orang macam ni, circle kita, betul. Circle kau akan lebih supportive. Dan aku dah buktikan circle aku yang ikut aku berlari semua dia badan besar-besar. Dan sekarang ni dalam Telegram tu berebut hantar progress. Hari 5 itu kilo. Yang kita nak. Hari 5 kilo. Lepas tu tak puas hati, kejap aku buat. 5 kilo lagi. Ini yang kita nak sebenarnya. Dah aku cakap bapaknya puas hati, puas gila tau. Betul. Puas gila benda tu. Sama macam konsep saya. Bila saya buat group workout, seorang datang, bila dia tengok kawan-kawan dia tengok dia yang badan besar ni, dia kata boleh tak yang kurus, yang kecil contoh kan. Saya kata tak ada masalah. Sebab kita boleh adjustkan macam mana ikut kesesuaian. Betul. As long you fit enough, you boleh join blend together, tak ada masalah. As long as kau tak ada jantung berlubang, benda serius daripada benda yang jangan macam tu. Jenuh saya. So apa-apa nak buat apa-apa, dapat nasihat doktor, dapatkan declaration betul-betul. Kalau jangan nanya coach. Jangan. Saya alhamdulillah tidak pernah lagi bila semualah yang datang dekat saya, semua jujur lah. Kalau ada sakit tu sakit ni bagi tahu, ada makan ubat tu makan ubat ni, semua begitu. Alright. Okay guys, so
kita dah sampai hujung dah. Akhir kata, whatever they want to do, please invest maklumat, invest knowledge kat diri sendiri. Betul. Jumpa orang-orang yang betul, jumpa doktor. Senang cerita kau pergi tempat leha, doktor ada, dietitian ada, coach ada. Betul. Semua betul dah di taken care of. Dan jangan buat membabi buta, listen to your body. Dan thank you so much. Alhamdulillah, terima kasih jemput Betul, sebenarnya. busy. Boleh jemput lagi? Boleh. Tak apa. Banyak lagi topik yang kita boleh buat. Boleh. Banyak gila topik yang kita buat. Boleh buat topik dumbbell saja. Kan? Right. So bagi korang kat luar sana yang nak tengok video ni sampai habis ataupun dah habis ni kan. Dah habis Kalau tengok video ni penuh, korang boleh tengok dekat YouTube dan juga kalau korang dengar kat Spotify, kalau mereka dengar dalam kereta nak lari ke apa kan, podcast ni ada dekat Spotify dan juga YouTube kalau nak tengok yang penuh. Betul. And thank you so much for Terima kasih. Yes, Kopi dan Terima Studio kasih. sebagai tajaan kita punya location pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Lawa tempat dia. Best. Tadi kau makan apa tadi? Spaghetti. Olio kan? Baik kan? Olio. Sedap. Hari Jumaat, hari Sabtu ada semangkuk di TTDI. Kat sini dia buka booth, ada buka pop-up stall. Dia ada bakso. Dia wish, aku dah macam kena cili dengan dia punya sambal, memang baik gila. Dia dah wajib kan. So Memang yeah. wajib. Thank you so much for watching guys. See you Terima guys kasih semua. on my next video. Assalamualaikum. Bye bye. Bila nak mula? Sekarang lah. Thank you.